Okey, kita mula nah. Okey, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih anak-anak daripada Bachelor Pendidikan Jasmani daripada UPM kerana sudi menemu bual cikgu selaku PK Koko SMK Seri Muda Penaga Pulau Pinang Pulau Pinang. Okey, yang pertama dari segi nama cikgu Aliza binti Abdul Aziz Elias Kamarul Zaman, umur 47 tahun. Kalau ikut bulan belum, tapi kalau ikut tahun dah 47 tahun. Jawatan yang disandang sekarang ni penolong kanan co-curricular, SMK Seri Muda, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Okey, option Bachelor Sains, Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Bachelor Sains Pendidikan, Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, UPM. UPM. Okey, sekarang ni mengajar subjek reka bentuk teknologi. Reka bentuk teknologi. Tempoh perkhidmatan dari 1999 sampai sekarang dah berapa? Dalam 20 lebih, 30 lebih dah. Daripada 1999 1999. Cikgu mula posting 1999 di SMK Beaufort Sabah. Di SMK Beaufort Sabah. Nanti kira lah dia punya tempoh dia lah. Okey, tempat perkhidmatan posting dulu. First posting di SMK Beaufort Sabah selama 4 tahun dari 1999 sehingga 2002. 2002 dan berkhidmat di SMK Seri Muda dari 2003 sehingga sekarang. So sekarang ni tempat berkhidmat di SMK Seri Muda Penaga Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Okey, graduan universiti daripada UPM lah. Universiti Putra Malaysia. Masa cikgu dulu sebelum tu cikgu ambil diploma pertanian. Masa tu Universiti Pertanian Malaysia lagi. Lepas tu cikgu sambung ijazah di UPM, Universiti Putra dah masa tu di Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Okey, so kita terus kepada yang pertama kah? Boleh cikgu, boleh. Soalan yang pertama tu? Tanya dulu. Awak nak tanya dulu? Tanya dulu. Awak tanya dulu. Jadi cikgu cuba jawab lah. Okey. Okay. Soalan yang pertama tu, bagaimana untuk melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Okey, dari segi persekitaran sekolah selamat. Okey, kita di sekolah kita ada 3K. 3K iaitu kebersihan, keceriaan dan satu lagi keselamatan. Okey, so dari segi keselamatan sekolah biasanya AJK ataupun guru yang terlibat dia akan memastikan dari segi persekitaran sekolah tu, dari segi selamat dia bukan setakat selamat dari segi prasarana, selain daripada tu juga keselamatan pelajar. Contoh, setiap tahun sebelum PKP kita akan adakan kawat kebakaran. Kawat kebakaran yang tu menjamin menjamin keselamatan pelajar sekiranya berlaku sebarang kebakaran di sekolah. Okey, dari segi persekitaran sekolah yang selesa dan selamat ni dari segi bagi cikgu lah, bagi cikgu dari segi prasarana sekolah lah. Contoh dia dari segi alatan di bilik darjah, alatan kalau contoh macam sukan, alatan sukan yang kita guna, pastikan dalam keadaan yang orang kata keadaan yang baik lah sebelum kita gunakan. Okey. Selain daripada itu juga peranan pentadbir lah untuk menjaminkan persekitaran sekolah tu dalam keadaan selamat dan selesa tu dari segi dari segi kebersihan,
dari segi infrastruktur di dalam sekolah. Contoh macam kalau di Seri Muda ni kita tak banyak pondok-pondok yang pelajar boleh boleh duduk dan study ke apa. Kita di Seri Muda memang kuranglah pondok-pondok macam tu. Okey, jadi dari segi persekitaran sekolah selamat tu cikgu fokuskan kepada dari segi kebersihan lah. Macam Seri Muda pernah masuk pertandingan pertandingan sekolah hijau. Jadi sekolah hijau, jadi dari segi kebanyakan di Seri Muda alat-alat yang digunakan biasanya dia guna daripada barang recycle. Barang recycle. Itulah cikgu rasa dari segi persekitaran sekolah yang selesa dan selamat. Boleh pergi ambil gambar kot kawasan sekolah. Fahmi boleh kot pergi kan? Ambil gambar kawasan sekolah. Cikgu rasa. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Apakah langkah yang telah dibuat bagi meningkatkan prestasi murid yang melibatkan dari segi akademik dan co-curriculum? Co-curriculum. Okey, so dari segi akademik dulu lah. Akademik, okey. Untuk meningkatkan prestasi murid, sekarang ni pelajar SPM 2021, kita program di sekolah, kita ada dialog prestasi. Dialog prestasi ni di mana setiap pelajar dia kena target. Dia kena target SPM dia akan dapat berapa. Contoh, katakan ETR pelajar, kita ETR pelajar SPM, TOV pelajar adalah percubaan hari itu. Jadi macam mana pelajar nak tingkatkan daripada TOV, keputusan percubaan yang pelajar dapat untuk dia dapat masa SPM nanti. SPM tu adalah pencapaian sebenar dia. Kalau kita di sekolah ni dia panggil ETR. Masa awak belajar dulu cikgu rasa pun ada benda tu kan. Okey. Jadi untuk meningkatkan prestasi, sekolah Seri Muda sekarang ni dia mengadakan aktiviti dialog prestasi, satu. Yang kedua, ANAS, program Anakku Sayang. Contoh dia macam kelas tambahan lah. Cuma sekarang ni kita kementerian dia tak bagi kita namakan kelas tambahan, dia tak bagi. So kita namakan program tu. Program tu adalah ANAS Anakku Sayang. Program Anakku Sayang. Kalau kita kelas tambahan lah. Kelas tambahan lah. Okey, lepas tu kita adakan jadual anjal di mana bermula daripada selepas daripada percubaan hari itu, pelajar menggunakan jadual anjal di mana subjek yang tidak ada dalam peperiksaan kita gugurkan. Contoh macam pendidikan jasmani. So pendidikan jasmani tak ada dalam SPM. So masa pendidikan jasmani kita ubah masa tu, kita bahagi kepada subjek yang ada dalam SPM. Macam tu. Jadi tu dari segi akademik lah. Kita buat program-program, setiap ketua panitia ataupun panitia dia ada program dia masing-masing. Yang besar yang sekolah buat 4 tu lah. Satu dialog prestasi, yang kedua ANAS, yang ketiga jadual anjal, dan yang terakhir dia panggil gempur SPM. Gempur SPM. Di mana yang gempur SPM soalan-soalan yang disediakan oleh majlis pengetua-pengetua dan dia bahagikan, kita beli dengan majlis pengetua dan soalan-soalan tu digunakan untuk gempur SPM. Jadi yang tu sekarang ni sedang berlangsung. Sedang berlangsung di sekolah. Maksudnya hari ni cuti. Jadi mereka dah Seri Muda dah buat minggu lepas. Kebanyakan sekolah minggu ni baru buat. Jadi yang tu dia panggil gempur SPM. Okey, dari segi co-curriculum, untuk peningkatan co-curriculum, jadi sebelum PKP ada pelbagai aktiviti lah untuk meningkatkan prestasi co-curriculum. Salah satunya adalah di Seri Muda dia punya trend dia ada meretas desa. Kalau tak ada PKP lah, tapi memandangkan 2021 PKP awal, jadi kebanyakan aktiviti co-curriculum tak dapat dijalankan. Okey, biasanya
Yang tu adalah aktiviti tahunan bagi co-curriculum. Satu, Meretas Desa. Yang kedua, kejohanan olahraga tahunan. Yang ketiga, hari anugerah co-curriculum. Dan yang keempat, pertandingan kawat kaki. Dan yang kelima, perkemahan tahunan co-curriculum. Yang tu adalah antara aktiviti-aktiviti yang selalu dilaksanakan setiap tahun sebelum PKP untuk meningkatkan prestasi co-curriculum. Okey, tu cikgu rasa itulah kot jawapan dia. Jadi cikgu, untuk yang pertandingan kawat kaki tu dia macam mana? Lawan antara rumah Lawan antara unit uniform. Macam di Seri Muda kita ada unit uniform ada 9. Kelab sukan permainan ada 11 dan kelab persatuan ada 18. Jadi yang untuk kawat kaki, pertandingan dia antara unit uniform. Jadi setiap unit uniform akan sediakan satu platform dia. Bilangan dia ditentukan oleh juri lah. Berapa bilangan yang dia nak untuk satu tim untuk unit uniform tu. Selalunya cikgu buat dalam bulan 8. Biasanya kita akan buat dalam bulan 8. Untuk kalau perkemahan kita akan ambil semualah kepimpinan. Biasanya kita ambil pemimpin lah, AJK tertinggi bagi setiap unit koko. Contoh macam kelab persatuan, kita gabung. Biasanya perkemahan kita akan buat di pusat co-curriculum. Pusat co-curriculum. Okey, tu yang untuk kelab-kelab lain lah. Pertandingan kawat kaki tu untuk unit uniform lah. Okey, masih cikgu. Okey, sama. Soalan yang ketiga. Apakah penambahbaikan yang cikgu rasa perlu dilakukan dalam sistem pendidikan di Malaysia? Okey, yang ni lebih fokus kepada apa ni? Pada koko kah? Keseluruhan. Untuk yang keseluruhan, tapi untuk bahagian cikgu macam cikgu kan pergi koko kan, boleh juga selit yang koko punya apa yang cikgu rasa perlu tambah baik dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okey, bagi cikgu lah, penambahbaikan sebenarnya dari segi secara peribadi cikgu sekarang ni kita tengok sistem pendidikan peperiksaan tak ada dah kan. Jadi bagi cikgu sistem peperiksaan tu cikgu rasa perlu diteruskan. Contoh dia macam pelajar sekolah rendah macam UPSR. Kalau bagi cikgu UPSR tu sepatutnya diadakan semula bagi kita boleh uji setakat mana kemampuan pelajar sekiranya dia apabila dia berpindah ke sekolah menengah. Sebab sistem pembelajaran di sekolah rendah dia tak sama dengan sekolah menengah kan. Kalau kita tengok. Jadi sekarang ni bagi cikgu lah, cikgu rasa nampak dari segi kesusahan untuk kita memilih pelajar yang layak ke sekolah-sekolah tertentu. Macam Seri Muda dia tak ada masalah. Pelajar dia yang mana orang buat main di Seri Muda kan. Jadi contoh dia macam SBP, sekolah SMKA. Jadi cikgu nampak dari segi pemilihan pelajar tu dia akan jadi sukar sekiranya peperiksaan tidak diwujudkan semula. Tapi sekarang ni kementerian tetapkan berpandukan kepada kerja kursus ataupun PBD, pentaksiran berasaskan sekolah. Tapi bagi cikgu PBD tu sebenarnya orang kata tak relevan untuk kita pilih pelajar tu untuk ke sekolah-sekolah yang orang kata yang sekolah-sekolah khas tadilah. Sebab selaku guru, selaku cikgu kita akan bantu pelajar kita kan? Kita akan bantu pelajar kita. Walaupun pelajar kita tak buat macam mana pun, kita akan bagi markah tu bagi elok kat pelajar kita. Kan? Setiap guru dia akan bukan kata mementingkan, tak. Maksud dia akan menjaga dia punya prestasi dia.
Jadi takkan kita nak bagi pelajar kita dapat gagal kan? Mesti kita bagi pelajar kita dulu. Sebenarnya dari segi kemampuan pelajar, dari segi PBD kita tak boleh nak sukat 100%. Bagi cikgu lah. Bagi cikgu. Kalau peperiksaan tu kita telus, benda tu telus. Jadi pelajar tu dia kemampuan dia ke mana? Okey. Tu dari segi cikgu rasa dari segi sistem pendidikan sekiranya diadakan semula peperiksaan macam UPSR, PT3, yang tu membantu untuk meningkatkan prestasi SPM bagi tahun semasa. Contoh kalau sekarang ni kita UPSR tak ada. UPSR tak ada, masuk sekolah menengah. Sekolah menengah macam Skeri Muda tak apa. Macam pelajar macam mana jenis pelajar pun kita akan bantu pelajar tu jadi insya-Allah jadi manusia lah. Okey, kalau sekolah yang jenis yang jaga prestasi, jaga GPS sekolah, grade purata sekolah, apabila pelajar yang masuk belum tentu walaupun diadakan ujian atas talian, belum tentu pelajar tu hebat seperti yang pelajar yang sebelum ni yang ambil peperiksaan. Bagi cikgu kan. Okey. Jadi kita nak sukat pelajar tu memang susah. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan sekolah-sekolah yang hebat-hebat sekarang ni sudah mengalami masalah dari segi pelajar. Sebab pelajar yang masuk bukannya orang kata yang krim lah. Bukan yang krim. Maksud dia bukan yang memang yang pandai betul tak. Maksud dia sekolah-sekolah yang hebat sekarang ni pun dia terpaksa menghadapi pelajar macam sekolah biasa, aliran biasa. Tu bagi cikgu lah, bagi cikgu. Sebab cikgu rasa dari segi peperiksaan tu penting lah bagi cikgu. Sebab nanti apabila UPSR tak ada, PT3 pun tak ada. Yang letih nanti adalah cikgu yang mengajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk menjaga dia punya prestasi SPM dia. Sebab apabila tak ada peperiksaan, kan seperti sedia maklum lah, guru yang mengajar pun kata kadang-kadang ala kadar lah kalau cikgu yang bertanggungjawab betul-betul tak ada masalah. Kalau jenis yang rasa benda tu tak apalah, tak ada peperiksaan. Jadi ajak macam biasa saja kan. Jadi UPSR tak ada, masuk di sekolah menengah PT3 pun tak ada. Tak boleh nak sukat pelajar tu. Sekadar sukat melalui PBD saja. PBD semua cikgu akan bagi benda yang elok kan. Okey, lepas tu naik tingkatan 4, tingkatan 5 baru nak pulun untuk SPN untuk tentukan masa depan pelajar. Jadi bagi cikgu rasa peperiksaan tu adalah satu benda yang penting bagi cikgu. Okay. Jadi dari segi sistem pendidikan cikgu rasa mungkin boleh wujud balik lah. Boleh wujud balik kan dari segi sistem peperiksaan kan. Kalau ikut sebenar kementerian dia tak mau bebankan pelajar lah daripada sekolah rendah dah beban dengan peperiksaan kan. Tapi kalau masuk U tak ada kualiti lah nanti pelajar kita yang SPM tu kan. Jadi dapat SPM ala kadar pun dah boleh masuk U. Jadi di U nanti pensyarah pula jadi pening kepala, timbulkan masalah. Sebab yang masuk tu belum tentu yang orang kata yang krim lah. Kan? Itulah bagi cikgu lah. Cikgu rasa tu je kot. Okey, soalan terakhir dari saya. Bagaimanakah pihak pentadbiran memastikan PDP dijalankan dalam norma yang baru? Okey, dari segi PDP, norma baharu hari tu kita cuma boleh buat secara atas talian. Tapi dalam bentuk pelbagai lah, bukan sekadar Google Meet sahaja. Dan kita juga buat kalau di Seri Muda lah, di Seri Muda kita akan buat satu Google Meet, yang kedua Telegram voice chat tu, dan satu lagi selain daripada guna atas talian, kita guna atas talian macam kita bagi bahan melalui WhatsApp dan Telegram pelajar, grup pelajar. Tapi ada juga yang cikgu yang sediakan modul untuk pelajar. Jadi modul tu kita letak di pondok guard sekolah dan waris akan mengambil untuk pelajar. Contoh macam pelajar yang kita, bukan semua pelajar di sekolah cikgu yang ada dia punya kemudahan. Bukan semua ada kemudahan. Ada yang setengah tu adik-beradik ada 5 orang, kongsi telefon satu kan.
Jadi di Seri Muda bukan sekadar kita buat atas talian tapi kita buat juga luar talian. Contoh dia macam modul tu kita letak dekat pondok guard dan pelajar akan datang dan dia ambil dan dia buat ikut yang apa yang kita arah lah melalui grup WhatsApp kelas ataupun grup Telegram kelas. Ada yang okey, dia akan masuk Google Meet lah. Biasanya kebanyakan cikgu dia akan buat Google Meet lah dengan pelajar. Selain daripada tu buat Telegram voice chat tu lah. Sebab Telegram dengan Google Meet, Telegram dia tak makan data banyak. Kalau Google Meet dia pelajar pakai data banyak. Okey, itulah yang norma baru yang kita buat hari tu. Terpaksa lah kan. Sebab kat sekolah adik saya pun, saya kadang-kadang tu hantar dia ambil modul dekat depan dekat tu. Kebanyakan sekolah buatlah cara macam tu. Ya, kita buat dua cara lah. Satu atas talian, satu luar talian. Sebab kita fikir pelajar tidak semua yang mampu. Kan? Tambah pula macam sekolah cikgu, sekolah Seri Muda ni sekolah kampung. Sekolah kampung dan dia punya background pelajar pun ada pelajar dia daripada golongan anak petani, anak nelayan macam tu. Bukan semua yang orang kata anak yang orang hebat-hebat tak. Tapi adalah segelintir tu adalah macam tu. Itulah cikgu rasa yang norma barunya. Kalau co-curriculum norma baru kita buat atas talian juga. Dia punya aktiviti dia. Jadi setiap unit akan buat aktiviti atas talian. Dia akan bagi bahan ataupun maklumat ataupun arahan melalui grup WhatsApp lah, grup WhatsApp atau grup Telegram setiap unit. Jadi setiap unit co-curriculum tu dia ada grup dia. Biasanya yang cikgu-cikgu buat satu dari segi Google Form. Kalau quiz-quiz tu melalui Google Form. Ada yang buat pertandingan video. Pelajar buat video dan pelajar send melalui grup. Dan ada yang buat TikTok. Aktiviti-aktiviti tu yang buatlah TikTok dan ada yang buat macam macam ambil gambar-gambar, lepas tu depa buat, depa kumpulkan dan depa dokumenkan benda tu. Contoh dia macam folio. Macam folio. Macam tu. Jadi bahan-bahan tu pelajar dia buat secara berkumpulan dan dia submit pada guru penasihat lah. Dan habis selepas daripada aktiviti tu cikgu-cikgu penasihat dia akan pilih lah yang mana yang terbaik dan kita akan sediakan hadiah dekat pelajar tadi. Tu yang co-curriculum. Sama jugalah buat melalui atas talian. Buat masa sekarang ni untuk aktiviti co-curriculum dah habis lah. Setiap untuk tahun ni cuma diwajibkan melaksanakan sebanyak 5 kali aktiviti bagi setiap unit co-curriculum. Okey, tu je cikgu rasa. Okey, baik cikgu, terima kasih. Seterusnya giliran saya untuk bertanya soalan. Okey, bagaimana cikgu mengagihkan tugas kepada guru-guru yang lain dalam suatu program yang dijalankan? Contoh ada satu program khusus, program khas apa-apa. Bagaimana cikgu selaku PK Koko mengagihkan tugas kepada guru-guru? Okey, biasanya kita buat agihan tugas ni setiap program kita tengok apa program tu. Okey, contoh untuk keseluruhan, kalau secara keseluruhan secara induk kita ada senarai tugas khas setiap tahun. Jadi senarai tugas khas tu kita akan bagi dia punya di atas dia kita susun ikut grade cikgu. DG cikgu. Maksud dia kita ikut gaji cikgu tu. Kalau gaji cikgu tu banyak, kita letak dia paling atas. Maksud dia jadi ketua. Maksud dia contoh, katakan cikgu tu grade DG 54. So kita letak dia paling tinggi lah dia punya tugas dia. Okey, cikgu DG 52 bawah sikit. 48 bawah sikit. Maksud dia kita ikut grade DG. Yang tu yang dari segi pengurusan pokok induk. Kalau setiap kali program
biasanya kita susun senarai tugas, agihan tugas tu berdasarkan program apa yang kita nak buat. Contoh, macam bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan, sambutan bulan kemerdekaan. So, kita akan agihkan tugasan tersebut mengikut jabatan. Macam di Seri Muda, kita ada 4 jabatan. Jabatan Kemanusiaan, Jabatan Sains Matematik, Jabatan Teknik Vocational dan Jabatan Bahasa. Biasanya contoh dia, katakan program tu berkaitan dengan kemerdekaan. Okey. So yang bertanggungjawab adalah Jabatan Kemanusiaan. Pasal apa? Pasal di bawah Jabatan Kemanusiaan dia ada subjek sejarah, dia ada subjek kalau dulu dia ada pendidikan civic, sekarang ni dah tak ada dah. Jadi kita bahagikan ikut jabatan. Dan di samping itu juga selain daripada jabatan, kita akan bagi ikut unit co-curriculum yang ada kaitan dengan program. Contoh kalau bulan kemerdekaan tadi, biasanya Jabatan Kemanusiaan dia akan bergabung dengan unit co-curriculum Kelab Persatuan Rukun Negara dan Kelab Persatuan Kebudayaan dan Kesenian. Okey, jadi kita susun dari segi AJK senarai tugas tu berdasarkan kepada program. Program apa yang kita buat. Okey, baik cikgu. Jadi soalan dijawab. Okey, seterusnya bagaimana cikgu mainkan peranan dalam mencapai tujuan falsafah dan matlamat pendidikan sekolah? Okey, dari segi hala tuju kita, yang pertama dari segi kita kena ikut falsafah pendidikan kita ada 4 dari segi rohani, jasmani, Intelek. Jermi, intelek. Okey, so dari segi co-curriculum kita lebih fokus kepada visi misi kita lah. Visi misi co-curriculum di Seri Muda. Jadi setiap tahun kita ada tujuan kita, matlamat kita, apa kita nak untuk tahun dari setahun ke tahun tu. Okey, jadi dari segi Seri Muda kita untuk tahun 2022 dari segi hala tuju co-curriculum 2022 kita nak meningkatkan kecemerlangan dari segi dari segi tiga item. Yang pertama untuk kelab persatuan kita akan tingkatkan prestasi hala tuju kita koperasi SMK Seri Muda untuk mencapai keuntungan pendapatan 1 juta. 1 juta. Okey, yang kedua dari segi untuk sukan permainan hala tuju untuk co-curriculum 2022 dari segi sukan permainan catur SMK Seri Muda sekurang-kurangnya boleh mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Okey, yang ketiga dari segi unit uniform yang hala tuju untuk unit uniform bagi tahun 2022 di SMK Seri Muda, Puteri Islam akan mewakili sekolah sehingga ke peringkat kebangsaan. Okey, itu adalah kalau kita panggil bukan hala tuju lah, yang tu merupakan salah satu kebitaraan sekolah. Maksud dia kebolehan sekolah untuk peningkatan co-curriculum. Dia lebih kurang macam hala tuju lah. Tapi kalau co-curriculum ni selalunya dia guna perkataan kebitaraan. Maksudnya kebolehan pencapaian sekolah untuk tahun semasa. Tu yang Seri Muda punya lah. Okey, baik cikgu. Untuk yang seterusnya, bagaimanakah pihak pentadbir menguruskan isu kewangan yang tertunggak jika ada? Okey, contohnya kalau macam setengah sekolah ada dalam setengah program, ada yang guru terpaksa mendahulukan duit mereka untuk satu program tu. Okey. Kalau tak ada, macam mana pula pihak pentadbir dapat uruskan isu kewangan tu dengan sangat baik?
Okey, macam di Seri Muda setakat ni alhamdulillah lah, dari segi isu kewangan tertunggak tu cikgu rasa sepanjang cikgu berada di Seri Muda tak ada lagi lah. Sebab dia macam ni, sebelum kita membuat pesanan ataupun kita membeli sesuatu barang, kita kena pastikan kita dapat dulu 3 sebut harga. 3 sebut harga, quotation, mesti ada 3 quotation. Daripada 3 quotation tersebut, kita akan pilih satu. Jadi selepas kita pilih satu, kita tak boleh order lagi barang. Kita tak boleh order lagi barang. Cuma kita deal dengan pembekal. Okey, barang apa yang kita nak beli? Jadi pembekal akan hantar 3 quotation. Daripada 3 quotation, pilih satu yang paling murah lah. Yang paling murah. Lepas tu, kita akan isi nota minta. Isi dulu nota minta. Okey, dah isi nota minta, baru kita boleh buat pesanan kepada pembekal. Okey, berdasarkan nota minta dan berdasarkan sebut harga yang pembekal bagi tadi. Jadi selepas kita isi nota minta, dapat kelulusan daripada pengetua, barulah pembekal tu boleh hantar barang. Apabila dah hantar barang, pastikan pembekal tersebut dia akan sediakan invoice dan selepas buat pembayaran dia akan bagi resit. So setakat ni yang di Seri Muda punya dari segi kewangan cikgu rasa tak ada yang tertunggak lah. Tak ada yang tertunggak. Cuma duit yang kerajaan bagi tak guna. Contoh dia macam co-curriculum. Co-curriculum biasanya setiap tahun kerajaan akan peruntukkan PCG untuk co-curriculum ada dua bahagian, satu BSS sukan sekolah dan satu lagi bahagian co-curriculum. Co-curriculum contoh dia sukan sekolah asing. Bahagian koko lain. Maksud dia bahagian sukan sekolah hanya fokus kepada sukan je. Macam cikgu Habak tadi untuk program Merta Desa, untuk program kejohanan olahraga, berkaitan dengan pertandingan-pertandingan berkaitan dengan sukan, yang tu duit sukan, BSS dipanggil. Lepas tu satu lagi BKK, duit bantuan co-curriculum. Bantuan co-curriculum ni dia lebih fokus kepada untuk unit uniform dan kelab satuan. Malangnya tahun 2021 kita terpaksa guna sedikit je duit sebab kita tak boleh guna duit sebab pelajar tak masuk sekolah. Jadi kita nak claim tak boleh. So duit yang berbaki 2021 masih ada untuk bahagian koko. Tapi untuk bahagian akademik tak boleh, habis. Maksudnya cikgu-cikgu dia buat program, contoh dia beli bahan-bahan, sebab untuk bahagian akademik dia boleh beli bahan yang berkaitan dengan PDP. Macam untuk koko tak boleh, dia kena buat program. Jadi duit tu dari segi tertunggak, cikgu rasa dari segi pakai duit dulu kan, yang tu tak ada. Cuma dari segi duit yang terkumpul ada. Macam tu. Bagi di Seri Muda lah, Seri Muda, sekolah lain pun cikgu rasa lebih kurang macam tu kot. Sebab tak boleh nak buat program kan. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey, seterusnya saya serah kepada Fauzan untuk soalan yang seterusnya. Ada lagi 3 lagi. Ada lagi 3. Okey cikgu. Okey. Dia sambung cikgu. Okey, boleh. Okey, soalan dia, bagaimanakah cikgu memainkan peranan dalam menguruskan pentadbiran sekolah dengan baik? Okey, dari segi koko Dari segi koko lah. Dari segi koko. Okey, dari segi koko, cara cikgu lah. Cara cikgu akan bahagikan tugasan tersebut. Tugasan tersebut ikut ikut bahagian masing-masing. Contoh di Seri Muda dia ada 4 bahagian. 1 sukan permainan, yang kedua kelab satuan, yang ketiga unit uniform dan satu lagi akademik. Jadi setiap bahagian kita lantik penyelaras induk. Penyelaras induk, bukannya kata penyelaras masuk program, bukan. Penyelaras program lain, penyelaras induk lain. Okey, jadi penyelaras induk ni dia berperanan untuk membantu PK Koko dalam melaksanakan setiap aktiviti yang hendak dijalankan pada tahun tersebut. Apa aktiviti yang dirancang pada tahun tu, jadi penyelaras yang 4 ni lah yang akan berperanan. Contoh,
katakan berkaitan dengan sukan. Jadi penyelaras sukan permainan yang bertanggungjawab. Maksud dia apa-apa apa-apa masalah atau apa-apa yang cadangan, guru-guru dia akan berhubung dengan penyelaras dan penyelaras ni akan berhubung dengan PK Koko. Jadi yang kalau untuk program pertandingan, contoh pertandingan untuk kelab persatuan, penyelaras persatuan yang bertanggungjawab. Kalau unit uniform, penyelaras unit uniform yang bertanggungjawab. Dan untuk satu lagi penyelaras co-akademik. Co-akademik pertandingan yang lebih kepada akademik, contoh macam pertandingan sajak, pertandingan forum. Yang tu sekiranya ada pertandingan-pertandingan di peringkat zon atau peringkat negeri, jadi penyelaras ko-akademik yang bertanggungjawab. Jadi cikgu akan deal dengan penyelaras dan penyelaras akan deal dengan ketua bahagian-bahagian tadi. Kalau bahagian kelab persatuan, jadi penyelaras dia akan berhubung dengan guru penasihat persatuan. Macam itulah. Kalau ke akademik, guru penyelaras akan berhubung dengan guru akademik tersebut. Apa pertandingan tu? Kalau bahasa Inggeris lah. Ketua panitia bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, ketua panitia bahasa Melayu lah. Macam tu lah dia punya tu. Okey cikgu, baik. Terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah cara cikgu untuk meningkatkan kualiti guru bagi memastikan kecemerlangan di sekolah? Okey, dari segi kualiti, contoh setiap guru biasanya kalau co-curriculum cikgu akan bagi LDP. Apa LDP? Latihan dalam perkhidmatan khusus untuk co-curriculum. Contoh, kita akan adakan bengkel. Bengkel yang pertama biasanya kita akan buat bengkel PAJSK, penilaian pendidikan jasmani dan kesihatan untuk pelajar. Jadi kita akan buat bengkel untuk cikgu. Bukan bengkel untuk pelajar, bengkel untuk cikgu. Bagaimana cara cikgu nak isi markah PAJSK setiap pelajar. Okey. Lepas tu yang kedua, cikgu buat LDP untuk guru. Biasanya cikgu akan buat dari segi LDP kecergasan. Senam robik. Setahun senam robik kita buat 2 kali. 2 kali. Okey. Dan yang seterusnya, LDP yang seterusnya kita buat lawatan ke sekolah-sekolah yang kita rasa sekolah tu hebat dari segi co-curriculum. Tapi dari tahun 2020 tak ada lawatan lah. Sebelum ni memang kita setiap tahun kita akan adakan lawatan sekurang-kurangnya 2 kali bagi guru-guru penasihat ke sekolah-sekolah yang kita rasa sekolah tu hebat dari segi apa dalam bidang co-curriculum. Selain daripada co-curriculum pun akademik pun sama. Sama kita akan buat lawatan, sambil tu kita akan tengoklah dari segi akademik, dari segi co-curriculum. Lalunya kita buat lawatan, dia panggil LDP, latihan dalam perkhidmatan. Dan setiap guru mesti melaksanakan aktiviti LDP setiap tahun sebanyak 42 mata kredit. Jadi setiap guru mesti diwajibkan untuk mengikuti latihan dalam perkhidmatan. Walaupun jadi cikgu, masih lagi kena buat latihan dalam perkhidmatan sebanyak 42 mata kredit. Bukan you saja ada mata kredit, cikgu pun ada mata kredit. Nak capai 42 bukan senang. Maksudnya kena buat pelbagai aktiviti. Awak nanti keluar jadi cikgu nanti kena buat, masih lagi kena buat latihan dalam perkhidmatan. Betul. Okey. Lagi ada apa? Okey, ni mungkin soalan terakhir bagi kami cikgu. Okey, pada pendapat cikgu, apakah aspek yang perlu dititik beratkan dalam perancangan pembangunan co-curriculum di sekolah? Okey, aspek yang perlu dititik beratkan dalam perancangan pembangunan koko kan. Okey, jadi dari segi koko lah, dari segi koko perkara yang perlu dititik beratkan adalah satu dari segi sikap pelajar. Sikap pelajar lah bagi cikgu. Sebab pelajar merasakan aktiviti co-curriculum tidak penting bagi pelajar. Sedangkan kalau pelajar SPM yang akan masuk U, co-curriculum dinilai sebanyak 10%.
Maksud dia 10% dari segi saja. Sekiranya pelajar walaupun cemerlang tetapi kurikulum dia masih lagi di tahap D, di tahap C, besar kemungkinan dia tidak dipilih untuk masuk ke IPT. Jadi dari segi cikgu rasa perkara yang perlu dititik beratkan dalam KOKO dari segi penglibatan pelajar lah, dari segi sikap pelajar. Yang pelajar dia kena buang sikap yang mengatakan KOKO tidak penting. Jadi pelajar kena tanam dalam diri dia, walaupun dia pandai macam mana pun, KOKO mesti dia kena aktif untuk mengisi 10% markah untuk permohonan ke IPT. Bagi cikgu, KOKO penting. Sebab tu cikgu masa hari pertama sekolah, kalau hari pertama sekolah buka sesi baru, hari pertama cikgu akan terangkan kepentingan KOKO kepada pelajar, especially pelajar tingkatan 5, pelajar yang SPM. Sebab KOKO dia bukan kata dalam satu bidang saja. Kalau pelajar tu aktif dalam sukan permainan saja, bukan membantu, tidak membantu. Jadi pelajar tersebut mesti aktif 3 bahagian. Satu dari segi unit uniform, yang kedua dari segi sukan permainan, yang ketiga kelab persatuan. Maksud dia keseluruhan unit kurikulum tu adalah penting bagi pelajar untuk membantu pelajar untuk masa depan dia. Kalau sekiranya pelajar tu katakan 2 orang dapat straight A, 2 orang dapat straight A, pelajar B dapat, pelajar Z dapat straight A, pelajar Y pun dapat straight A. Tetapi sekiranya pelajar Z ni dia punya kurikulum markah PAJSK dia dapat C, Y ni dapat A, contoh macam ni, pelajar Y dapat straight A, pelajar Z dapat 7A saja. Okey, sekiranya kurikulum antara 2 pelajar ni, pelajar straight A tadi dia dapat C untuk KOKO dan pelajar yang dapat 8A tadi dapat A untuk KOKO, dia punya chance untuk masuk U adalah pelajar yang dapat 8A walaupun dia bukan straight A. Sebab dia tengok dari segi kurikulum. Sebab 10% untuk markah PAJSK kurikulum adalah penting bagi pelajar yang untuk menentukan masa depan pelajar. Bagi cikgu lah. Jadi apa yang perlu dititik beratkan adalah dari segi sikap pelajar. Sebab kebanyakan pelajar memandang kurikulum tidak penting. Bagi cikgu sikap pelajar. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Untuk hari ni banyak info yang cikgu bagi yang insya-Allah boleh guna nanti waktu masa